Guna istilah soal bangsa, sama ada di kalangan orang Cina atau orang India atau Melayu atau Dayak, atau menggunakan soal agama, tetapi itu kepentingan-kepentingan yang sempit. Rakyat Malaysia rupanya mudah dibelah dengan isu sentimen perkauman dan agama. Itu karena adanya persaingan keras antara kaum Melayu dan Cina di Malaysia. Itulah yang membedakan dengan Indonesia. Masalah agama juga sensitif di Indonesia, tapi sentimen perkauman tidaklah sepanas di Malaysia. Apalagi Indonesia memiliki dasar Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan adanya persamaan hak di antara warga negara. Nah, kaos kaki bertulisan Allah rupanya masih jadi masalah di Malaysia hingga detik ini. Pabrik kaos kaki yang mengedarkannya telah ditutup, tapi gerai toko yang menjualnya tampaknya diboikot. Nah, kini para tokoh di Malaysia saling menyalahkan, terutama kenapa isu ini disebarkan ke media sosial sehingga membuat kegaduhan. Berikut ini adalah ributnya masalah kaos kaki tersebut. Isu jualan stokin Tentera Kalimah Allah boleh diselesaikan dengan baik jika penceramah Firdaus Wong terus membuat laporan polis. Bagaimanapun, kata ahli jawatan kuasa DAP Pahang, Chiang Yok Kong, Firdaus sebaliknya menularkannya di media sosial. Pada saya, perkara ini seharusnya boleh diselesaikan dengan lebih baik. Apabila beliau pergi ke kekemat, jumpa stoking yang ada problem, beliau seharusnya lapor kepada polis. Biarkanlah pihak polis untuk jalankan siasatan dan ambil tindakan yang seterusnya, yang sewajarnya. Tetapi apanya beliau buat? Beliau viralkan isu ini di sosial media, api-apikan keadaan, mencetuskan kemarahan rakan-rakan Muslim. Kalau ini bukan hasut, apa lagi? Oleh itu katanya nak bicara, nak bahas, payahlah. Siapa yang makan cili, siapa yang rasa pedas. Pepatah orang Cina kata, Gong Dao Zizai Ren Xing. Iaitu perbuatan kita, perbuatan seseorang akan dinilai secara adil oleh masyarakat. Firdaus sebelum ini berkata dia bukan orang pertama menjumpai stokin itu atau mengajak orang ramai memboikot kekemat. Bagaimanapun terdapat perselisihan faham antara mereka berdua apabila Chiang menulis komen di sebuah video ceramah Wong dengan menyifatkannya sebagai kaki hasut dan sampah masyarakat. Firdaus pula membalasnya dengan berkata ia cerminan akhlak Chiang. Faham perkauman yang sempit. Jadi kalau kita singgung soal perkauman sempit, ini bukan perkara baru. 1961 pimpinan utama yang disegani oleh rakyat, Tun Abdul Razak, telah mengatakan bibit-bibit perkauman sempit itu telah menular. Guna istilah soal bangsa, sama ada di kalangan orang Cina atau orang India atau Melayu atau Dayak, atau menggunakan soal agama, terlampau sama ada Kristian atau Islam atau Buddhis, tapi bukan sangat untuk bangsa atau agama, tetapi itu kepentingan-kepentingan yang sempit. Seperti kita berlaku, kita lihat, saksikan sekarang, ada isu-isu yang patut ditangani mengikut jalur hukum. Bukan gerombolan berasingan. Ada masalah, termasuk penghinaan terhadap agama atau nama Allah. Jalur hukum yang itu menentukan. Siasat secara profesional, bertindak dan dakwah segera. Kerana kita tidak bertolak ansur dalam apa-apa tindakan menghina mana kaum, mana agama, apalagi Islam sebagai agama persekutuan. Jadi saya beri laluan penuh. Tan Sri Azhar tahu sikap saya. Tidak campur dalam urusan persiasatan, tapi senantiasa mengeza. Jangan tolak ansur. Selamatkan negara dan biar tindak tegas untuk menentukan supaya jangan berlaku gerombolan-gerombolan luar daripada jalur hukum. Dalam Islam sendiri, dalam dakwah itu disebut du'atun la qudah. Kita ini pendakwah, bukan penghukum. Yang akan hukum itu qadhi atau hakim. Kerja dia hukum. Karena
ikut jalur hukum dan kaedah undang-undang dan fakta yang dimaklum oleh Yang Arif Hakim. Ya. Tapi orang yang menyeru, betapapun niatnya baik sebagai pendakwah, tidak boleh menghukum sewenang-wenang. Tidak boleh mengatur dan menghasut rakyat untuk terus membenci atau bertindak sewenang-wenang. Seorang tokoh pemuda dari UMNO rupanya telah menyerukan pemboikotan terhadap gerai yang sempat menjual kaos kaki tersebut. Sikap tokoh pemuda inilah jelas menimbulkan kontroversi. Terlalu ramai ahli politik yang taraf rendah ingin jadi hero ataupun wira orang Melayu dan diketahui sebagai pejuang mempertahankan Islam. Dan ini termasuk Akmal Saleh. Dia mungkin fikir dia hero, tetapi dia telah menghina orang Melayu, menghina agama Islam dan menjatuhkan maruah orang Melayu. Terutama sekali dalam bulan Ramadan ni. Akmal tak layak jadi pemimpin. Dia terlalu agresif dan tak faham seni diplomasi. Dia malas nak fikir yang kelakuannya akan menjejas ekonomi, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Pernahkah terlintas di fikiran Akmal ni bahawa unsur sabotaj adalah satu kemungkinan yang besar? The Edge Malaysia melaporkan bulan Mei tahun lepas bahawa KK Mart sedang mempertimbangkan untuk menjadi memasuki bursa saham Malaysia. Jadi adakah ini satu kes persaingan perniagaan? Mungkin ini adalah percubaan seseorang untuk menyebarkan ketidakharmonian semasa Ramadan. Kalau anda telah kaji, setiap tahun menjelang Hari Raya, selalu ada timbul isu mengenai status halal makanan raya yang popular. Beberapa tahun yang lepas, mentega Golden Churn didakwa diperbuat dari susu babi. Bodoh kan? Mentega diperbuat dari susu lembu, tetapi ada orang yang ingin buat kacau dalam negara. Jadi, tuduhan Golden Churn menyebabkan penjual kek lapis dan lain-lain kuih raya yang banyak dibuat oleh kedai bukan Melayu terjejas. 1 tahun lagi, giliran restoran Secret Recipe pula yang JAKIM tuduh melanggar syarat halal. Jadi, dari pemerhatian saya, menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya, perniagaan yang bukan Melayu akan dituduh menghinakan Islam dan selama ini adalah barang makanan halal. Tetapi tahun ini pula taktiknya menggunakan stokin pula. Kami kan seluruh rakyat ni mau pelaburan dan ekonomi dihidupkan semula. Bila negara maju, semua orang dapat manfaat. Perniagaan hanya boleh berkembang jika situasi politik dan sosial adalah aman dan stabil. Akmal ingin KK Mart diboikot, tetapi takkan ia tak sedar boikot ni ada akibatnya. Bila syarikat diboikot, tentu sekali ada kekurangan perniagaan. Loss of trade, loss of business. Bila syarikat kurang maju, kurang untung dan pekerja mungkin dipecat kerana syarikat terpaksa tutup. Jadi siapa yang terlibat? Orang Melayu juga. Akmal mahu binasakan Malaysia secara ekonomi, mengancam kestabilan, pelaburan dan ketenteraman negara. Kedua Anwar dan Zahid patut hentikan tindakan Akmal. Begitulah guys, perkembangan kasus kaos kaki di Malaysia yang bikin heboh hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.